Shalom, 平安， Shalom. 平安， Selamat siang, saudara yang kasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，午安。 Kami bersyukur kepada Tuhan kita boleh datang beribadah kepada Tuhan pada hari ini. 我们感谢上帝，今天可以来敬拜上帝。 Tadi di video itu ada Chwantau Yudis. 刚才视频里我们看到有传道 Yudis， Chwantau Yudis waktu masih muda. Gitu ya. 还年轻的时候， Sekarang juga masih muda. 现在也是正在年轻。 Baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Saya pribadi bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada hamba Tuhan dan majelis sehingga saya mewakili STT Amanat Agung boleh datang di tempat ini. 我个人也代表我们的神学院，舍命神学院来感谢众教会的执事和上帝的仆人，允许我们来这边侍奉。 Minggu ini adalah Minggu Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung. 这个礼拜是圣道神学院的礼拜， Ya, Tasuming. 大使命的神学院的礼拜。 Ya. Di Minggu STT ini kita lakukan oleh kampus itu dilakukan hampir tiap bulan sepanjang tahun. 我们几乎是每个月在一年里， Kami di Minggu STT ini kami akan datang ke gereja-gereja baik di Jakarta maupun di luar Jakarta untuk lebih dekat dengan jemaat. 我们到盐城的教会或者盐城以外的教会，使到我们更贴近他们。 Ya, saat ini di Jakarta ada, kemudian juga di Jambi juga ada. 在盐城我们也探访各教会，在詹杯我们也探访你教会。 Kami merasa, ya, kami 我们觉 yakin 得，我们也感受到， bahwa STT tanpa jemaat itu STT tidak ada apa-apanya. 神学院如果没有会友是不可能存在。 Ya, STT dan jemaat dan gereja adalah dua alat pelayanan Tuhan yang harus saling bekerja sama. 那神学院跟教会跟会友，我们彼此必须互相帮助。 STT hadir untuk gereja 神学院是为了教会而存在， karena STT mendidik hamba-hamba Tuhan yang nanti diutus kembali untuk melayani gereja Tuhan. 因为神学院就是装备上帝呼召的弟兄姐妹，然后再派回教会侍奉。 Tapi kalau STT sangat juga membutuhkan dukungan jemaat. 神学院也需要会友的支持， Kenapa? Karena yang dididik itu adalah jemaat juga. 因为我们栽培的也是会友。 Maka dukungan pertama dari jemaat yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana mengirimkan anak-anak muda, orang dewasa, orang-orang yang terpanggil jadi hamba Tuhan untuk dididik di STT Amanat Agung. 所以第一个步骤，我们需要会友的支持，就是派遣上帝所呼召的弟兄姐妹到我们神学院来培训。 Ya, dan STT Amanat Agung dan GKPJ Jambi ini saya pribadi merasa sudah memiliki hubungan yang luar biasa. 我个人觉得大使命神学院跟贵教会已经有很好的互动。 Khususnya gereja ini diberkati oleh Tuhan luar biasa dengan hampir setiap tahun itu selalu ada yang pergi untuk sekolah teologi. 我们的教会的有一个特别恩典，就是每年几乎我们都有派遣弟兄姐妹到各神学院去造就。 Anak muda semangat untuk mau sekolah teologi, orang tua mendorong anak-anaknya dan juga akan ada panggilan Tuhan mendukung untuk masuk sekolah teologi. 家长们支持孩子们有乐意奉献自己去读神学，装备自己。 Di STT Amanat Agung saja itu kita hampir sudah banyak sekali ya jemaat dari gereja GKPJ yang bersekolah di tempat kami. 大使命的学生也是有好多位是从我们贵教会来的。 Sekarang ada satu saudari Intan yang sedang studi juga di 现 tempat 在 kami. 正在学习的还有英丹姐妹。 Jadi kami mendorong ya bahwa di sekolah kami ini jemaat boleh terus juga mendukung dengan mengirimkan atau mungkin yang sudah berbeban ingin jadi hamba Tuhan, mari datang untuk belajar di kami. 我们也鼓励大家，或者你们已经有上帝的感动，要去奉献读神学的，可以到我们的神学院来。 Mulai tahun lalu kita membuat juga satu area atau satu arah pelayanan untuk jemaat. 从去年开始，我们已经开了新的一期，就是为了
会友可以更好的侍奉。 Kita mengkhususkan satu program dengan gelar Master Ministry yang memang khusus untuk kaum awam. 就是特别为着会友可以拿到 Master 学位。 Ya, dengan 2 tahun pendidikan, tujuan program ini adalah supaya jemaat-jemaat yang bekerja profesional ataupun lagi menjadi guru bisa mendapat pelatihan dalam dasar-dasar teologi dan Alkitab. 就是那些已经工作的、已经成为老师的，他们可以到我们神学院培训2年，就是装备有关神学院的基础。 Sehingga nanti waktu dia di dalam kehidupannya, pekerjaannya, dia bisa mempunyai wawasan Kristen dan bisa menerapkan nilai-nilai Kristen itu lebih baik bersaksi buat lingkungan di sekitarnya. 所以，当他回到教会来侍奉的时候，他有更好的装备，以圣经基础来看待他的侍奉和价值观。 Dan program ini karena kita di zaman ini kita bisa lakukan dengan hampir semua itu via Zoom. 现今我们可以这一切可以透过 Zoom 来进行。 Jadi tahun lalu kita buka bisa dikatakan dapat antusias yang luar biasa dari 去年开始，我们看到会有很好的反应。 mendorong juga. Jadi sekarang sekolah teologi bukan hanya untuk menjadi hamba Tuhan, tapi kita yang mau mengembangkan diri bisa juga untuk diperlengkapi dalam hal ini. 神学院不单为他们已经要全时间奉献自己，成为上帝的仆人，也许我们可以已经有工作的，可以抽出时间来装备自己，更好的侍 Dan 奉。 karena kuliahnya itu kita adalah untuk orang yang bekerja, biasanya sore hari sampai malam hari. Jadi kita desain supaya tidak mengganggu pekerjaan. 因为这个不是面授，因为我们安排他们是业余时间，就是他们工作完的时间可以上课。 Kami juga membutuhkan dukungan doa dari jemaat sekalian. 我们也需要会友们在祷告里支持我们的侍奉。 Saudara, kita tahu di gereja, di STT, semua pelayanan tanpa doa, tanpa berkat dan pertolongan Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. 我们深知没有了上帝的恩典，会友的祷告托住我们的侍奉不可能进展。 Ya, karena itu doakan kami, tahun lalu kami berulang tahun ke-25. 请你们为我们祷告。去年我们已经庆祝20周年的纪念。 Kami bersyukur mulai tahun lalu sampai tahun ini kami mendapat satu mentoring dari satu lembaga scholar leaders dari Amerika. 感谢主，从去年我们有跟美国的一间大学帮助我们在领导这方面。 Membuat kami memikirkan rencana strategis 5 tahun ke depan yang tajam, yang fokus, yang sesuai kehendak Tuhan. 直到我们能够筹划5年向前5年更的焦点的侍奉。 Ya. Yang terakhir tentu dukungan dana itu juga kami butuhkan dari jemaat sekalian. 最后我们也需要弟兄姐妹的奉献的支持。 Mulai tahun ini STT akan menerapkan sistem ada biaya asrama tapi juga ada uang kuliah. 今年开始，我们不但有学费，也有住费。 Karena selama ini memang hampir 70% itu dana operasional itu adalah persembahan dari jemaat dan gereja-gereja. 一向以来，差不多78%的一切的费用是会友的奉献支持。 Mahasiswa yang sekolah teologi, walaupun dia pakai uang kuliah mulai tahun ini, sebelumnya tidak ada uang kuliah, kita kasih tahu kalian ini bayarnya ini cuma 15-20% dari seluruh kebutuhan sebenarnya. 我们已经告诉神学院的学生们，你们的学费所付出的学费，就大概是15到28%你们付的。 Memang STT ini didirikan oleh Sinode Gereja Kristus Yesus. 当然，这个大使命神学院由过以堂教会主办。 Tapi gereja ini atau STT ini melayani jemaat yang bersekolah itu dari berbagai macam latar belakang gereja. 可是这个大使命神学院是以众教会各教会侍奉。 Dan mereka pulang juga ke gereja, banyak yang pulang ke gereja-gerejanya untuk melayani. 他们毕业了，大多数也回到各教会去侍 Kita 奉。 terima juga mahasiswa dari Pentakosta Karismatik gitu. 我们也收有灵恩派
教会的学生们。 Tapi waktu mereka pulang melayani, mereka jadi orang yang dengan landasan firman Tuhan teologis yang lebih kuat ketika mereka melayani. 当他们回到他们教会，他们已经有更好的圣经知识和神学装备来去侍奉。 Ya, karena itu dukungan donatur-donatur juga beragam ya dari berbagai gereja, dari berbagai latar belakang. 所以我们的经费也是有各教会不同的来奉献支持。 Jadi saya menyampaikan nanti ada video setelah khotbah, tapi saya menyampaikan salam dari Ibu Ketua, Ibu Pendeta Castelia Kartika, Doctor of Theology. 我讲到后有视频，我弟兄姐妹可以看。我也这里代表我们Castelia Kartika. Castelia Kartika 问候大家， Ya, dan juga seluruh dosen dan mahasiswa. 也是我们整体教授还有学生们问候大家。 Kami punya program begini, 我们的项目是这样， ingin mengenalkan STT kepada gereja-gereja dan jemaat Tuhan di Indonesia. 我们是要自我介绍本神学院给各教会认识。 Karena itu kalau saudara masuk ke website kami sttaa.ac.id ada virtual tour 360 derajat. 所以，当你上我们的大使命神学院的网站，你们可以去模拟我们的神学院旅游。 Seperti Google Earth gitu, saudara bisa lihat kelas-kelas, bisa lihat taman, lihat asrama, semua terbuka untuk kita. 好像谷歌地图一样，你可以到我们的网站观看我们神学院里面的一切活动和房子。 Selain itu, kami juga membuka diri kalau misalnya jemaat sekalian kebetulan mampir di Jakarta, punya berapa waktu, silakan kontak kami akan berikan kampus tour supaya bisa mengenal lebih dekat. 还有，我们也欢迎弟兄姐妹，倘若到盐城可以来我们的神学院观光，请联络我们，我们会带你们去观光。 Setengah jam sampai 1 jam kita sudah bisa mengcover kampus kami. 大概就需要半小时或1小时来走走看看我们的神学院。 Kampus kami memang tidak besar, 5.000 tanah 5.000 meter persegi. 我们也不算太大，就5000平方。 Tapi banyak orang kesannya begini. 很多人觉得是这样。 Itu pintu masuknya itu tidak kelihatan kampusnya. 我们的正门好像没有什么看见， Tapi begitu masuk dan ada di lingkungannya, ini kayak surga yang tersembunyi katanya begitu ya. 可是一入正门以后，进去里面看到如同好像在天堂。 Ya, karena maksudnya tenang, asri, kita buat supaya suasana rohaninya buat yang studi itu terasa ini adalah seminari. 因为一进去有一个肃静的感觉，很清静好像因为我们使到学生们可以好好的在里面灵修。 Karena itu kami undang, baik secara virtual, kalau jemaat datang silakan, mari, kami sangat terbuka. 所以我欢迎弟兄姐妹到我们的神学院观光，或者上我们的网站来观光。 Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman. 我们来先低下头祷告。 Bapa di surga, terima kasih saat ini kami boleh mendengar firman-Mu. 我们感谢天父，我们满心感谢赞美你，我们现在可以聆听你的话语。 Karena firman-Mu adalah penuntun dalam kehidupan kami. 因为你的话语是引导我们的人生道路。 Kami berdoa Tuhan memberkati kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. 求主祝福主你2个仆人要传讲你话语的， Supaya kami hanya menjadi alat dalam tangan Tuhan yang berkuasa. 我们成为你大能手里的器皿。 Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan, 求主对我们诉说， karena kami sudah siap untuk mendengar. 因为我们预备聆听。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉主耶稣基督圣名祈求， Amin. 阿门。 Saudara, mari kita membuka dengan tema tiada piala kemenangan tanpa cawan pengorbanan. Kita membuka Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 6. 我们要思想，没有苦杯就没有圣杯。来打开诗篇第1章第1到第6节。 Saya akan minta dibacakan saja dalam bahasa Mandarin, ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. 我单独用中文来读诗篇第1章，不从恶人的计谋，不占巨人的道路，
不坐亵慢人的座位，唯喜爱耶和华律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。二人并不是这样，乃像糠秕被风吹散。因此，当审判的时候，二人必站立不住。二人在一人会中也是如此，因为耶和华知道一人的道路，二人的道路却必灭亡。 Saudara kasih Tuhan, kata-kata seperti prosperity atau sukses adalah kata yang sering atau senang orang dengar. 弟兄姐妹，我们很喜欢“富”这个字，或是成功。 Ya, kalau di orang Tionghoa, kalau hari tahun baru Imlek kita kongsi phát财 begitu 我 ya. 们每逢过年很喜欢说“恭喜发财 Kita ingin phát财, kita ingin makmur, kita ingin berhasil. ”，我们都盼望每个人都盼望会成功，会发大财， Itu wajar sebagai manusia. 这是很正常的。 Bahkan orang Kristen kalau mau berhasil, sukses, makmur, sehat, itu juga adalah kehendak Tuhan. 身为基督徒，我们成功、健康、发富也是上帝的旨意。 Tetapi masalahnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan keberhasilan kemakmuran itu. 问题是我们如何能够一帆风顺？ Hari ini banyak di dunia ini makmur, berhasil, tapi caranya mengerikan. 世界所选择的路来成功是何等可怕的！ Anak sekolah, kuliah, nilainya bagus, tapi belajarnya enggak. 大学生们学生们得到好成绩，可是没有学习温习功课。 Ada perusahaan, toko besar, tapi karena dia membuat toko lain bangkrut. 有的企业做得很大，可是他的手段使到别家企业倒闭。 Nah, ini keberhasilan yang diinginkan oleh dunia, tapi dengan segala cara. 不知手段的自己成功。 Di dalam Alkitab, keberhasilan itu di dalam Mazmur ini dikatakan Tuhan juga ingin ada keberhasilan untuk kita. 透过这诗篇第1章，我们看见上帝要祝福我们成功。 Di ayat 3 dikatakan orang yang berhasil itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. 第3节告诉我们，他要像一棵树栽在溪水旁，按时结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。 Saudara, diberikan gambaran pohon ini buat orang Israel saat itu satu hal yang penting, saudara. 一棵树来对于以色列人说非常重要。 Kita akan merenungkan tema itu dalam konteks firman Tuhan pada minggu atau Januari sampai Maret ini. 我们从1月份到3月份一直来思想有关上帝的话语。 Kita fokus di dalam Januari sampai Maret adalah bagaimana tentang firman Tuhan. 因为我们这3月份里我们一直思想有关上帝的话语。 Tetapi 可是 dalam tema tiada piala kemenangan tanpa cawan pengorbanan, 没有苦杯就没有胜利的杯的题目里， Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 mengajarkan kita dua hal. 第1到第6节教导我们有关两件事。 Kita mau dari pengorbanan sampai kepada kemenangan ada dua usaha. 就是从受难到得胜，有2个我们必须去努力的。 Yang pertama, saudara, 第 di ayat 1 tadi dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢的人的座位，有福了。 Saudara, kita akan menjadi orang yang selalu berhasil, tapi dengan cara pertama tidak, yaitu tidak hidup dalam dosa. 我们要成为一个有福成功的人，第一，我们就是
不从恶人的计谋。 Berjalan, berdiri, duduk itu gambaran orang yang sedang melakukan perjalanan. 不站不坐，那是来形容一个在行程的人， Kalau mau dikatakan itu hidup kita. Hidup kita ini kan seperti sebuah perjalanan. 如同我们的生命，我们的生命就是好像一段长途。 Kadang kita berjalan, kadang kita harus duduk, kadang kita harus berdiri. 有时我们正在行走，有时我们正在坐着。 Waktu Yusuf kita menjalani hidup kita untuk bisa berhasil adalah tidak masuk di dalam kelompok orang yang berdosa. 第一步骤，我们要在生命旅途的成功，我们必不参与恶人。 Tidak berusaha berjuang untuk tidak tergoda oleh kehidupan dalam berdosa itu. 就是我们不要被哪个犯罪生活方式来吸引。 Dunia menawarkan keberhasilan dengan jalan cepat. 世界呈现给我们一个成功的途径。 Jalan cepat, jalan pintas seringkali adalah jalan dosa. 快速公路的成功，大多数是犯罪的路程。 Anak sekolah supaya bisa dapat nilai besar, nilai tinggi bukan dengan belajar, tapi mungkin dengan menyontek atau membeli soal sekarang. 学生要好的成绩，可是不要温习功课，他们可能就作弊来犯罪。 Bisa berhasil nggak saudara? 能够成功吗？ Kelihatannya bisa. 好像会成功。 Apakah ini yang dikehendaki oleh Tuhan? 这个是不是上帝所喜悦的吗？ Bukan yang 不是 dikehendaki 上 oleh 帝所喜悦的。 Tidak, orang seperti ini tidak akan seperti gambaran, dia tidak akan seperti gambaran pohon yang ditanam di tepi aliran air. 这个行为不像一棵栽在溪水旁的树。 Dia mungkin bisa kelihatannya ada daun-daun, tapi karena tidak ada air, sebentar dia akan mati. 看好像充满叶子，可是不久它就要枯干，因为没有水。 Dia bisa cepat jadi kaya, perusahaan bisa jadi besar, tapi karena dia tidak berakar di dalam air, tetapi dia berakar dalam kehidupan berdosa, sebentar akan mati. 看了他很发达，很有成功，很有钱，可是因为他没有根，没有水，他不会耐久。 Karena Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan, orang yang tidak hidup dalam dosa ini justru adalah orang yang berbahagia. 可是圣经告诉我们，那不活在罪中的人是有福了。 Maka apa yang kita bisa lakukan, saudara? 我们可以做什么呢？ Kita bisa katakan tidak masuk dalam kumpulan orang berdosa. 不参与罪人的同谋， Tidak berteman, bergaul akrab dengan orang yang berdosa. 不与他们相交。 Saudara, dalam hidup kita tidak mungkin bisa, misalnya kita bisnis ya, nggak mungkin kita tidak kerjasama dengan orang-orang yang mungkin dengan segala cara dia halalkan segala cara. 身为商人，我们做生意不可能，我们没有跟那些没有不信主的人交往。 Kita mau nggak mau, kadang-kadang kita harus kerjasama. 有时我们必须跟他们合作。 Kita harus berteman dalam arti kita harus kontak dengan mereka. 我们不得不也要跟他们做朋友。 Tapi Alkitab katakan adalah bukan kita tidak bisa kontak, tapi tidak menjadikan itu sebagai kelompoknya kita. 圣经教导我们，不是我们不可以跟他们交朋友，可是我们不要跟他们是一伙的。 Karena kalau kita di dalam itu, kita berakarnya bukan di dalam air yang benar, tapi di dalam dosa, pasti kita akan terpengaruh. 因为倘若我们不在溪水旁、圣水旁，可是我们在他们那有罪的根里扎根，肯定我们会被引导。 Sama juga dengan kalau kita orang Kristen, bisa nggak kita jatuh dalam dosa? Bisa. 当然，如同我们是基督徒会犯罪吗？肯定会的。 Makanya setiap kali kebaktian itu kita harus datang dengan pengakuan dosa, penyesalan akan dosa-dosa kita. 所以每逢我们敬拜的时候有认罪祷告。 Tapi berbedanya adalah kita tidak hidup di dalam kubangan dosa itu. 与他们不同是，我们不就沉迷在罪中。 Kita jatuh dalam dosa, kita tahu kita tidak boleh hidup dalam dosa, kita harus bangkit untuk meninggalkan dosa. 我们会跌倒，
犯罪，可是我们可以觉悟醒过来又出来。 Kita sudah salah, kita sudah melakukan satu kesalahan, kita misalnya melakukan satu pembohongan, jangan terus hidup dalam kebohongan itu. 我们可以犯错欺哄人，我们觉悟了，我们不要再继续骗人， Perbaiki itu, 我们必须改变， tinggalkan itu. 悔改， Jangan berjalan di dalam jalan itu. 不要再一错就错。 Karena jalan itu adalah jalan orang fasik yang kalau kita baca Alkitab ujungnya adalah kebinasaan. 因为罪人的尽头就是灭亡。 Usaha pertama adalah tidak, yaitu tidak hidup dalam dosa. 第一就是不要在罪里生活， Usaha kedua 第二 adalah yang lebih positif, saudara. 更加积极的。 Kalau tadi lebih pasif, tidak, sekarang apa yang harus kita lakukan? 刚才是比较消极的，现在我们要比较积极的， Kalau ini sebuah koin, ini satu sisi, ini sisi yang lain. 好像一个铜牌有两面。 Untuk bisa menjadi orang yang berhasil, Alkitab katakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. 要成为一个成功的人，他必须为喜爱耶和华律法，昼夜思想。 Orang yang mau berhasil itu adalah orang yang punya kesukaan untuk merenungkan dalam arti membaca, mengingat akan firman Tuhan. 成功者必须喜爱昼夜思想神的律法。 Dia akan orang Israel ketika mengatakan kata merenungkan ini artinya adalah dia seperti terus membacakan walaupun dengan suara yang kecil. 以色列人当他们说思想对他们说意思是就是不断的念可能用小声的念主的律法。 Kalau dia dibaca terus artinya itu diingat bahkan untuk dilakukan. 他们一直诵读，直到他们记得，就他们去施行。 Karena Alkitab tidak pernah kita baca Alkitab, baca firman Tuhan terus berhenti tanpa sampai melakukan. 因为我们读经不只停留在读经，可是我们要去行。 Siang malam artinya terus menerus. 昼夜意思是不断的。 Orang seperti ini haruslah akan tergambar pada orang yang cinta karena dia suka ya. Dia begitu suka akan Taurat Tuhan dan karena itu dia akan membaca dan mengingatnya siang dan malam. 因为他喜爱律法，所以他不停的一直来阅读神的话语。 Yang kita usaha kedua yang saya lakukan adalah berjuang untuk terus-menerus membaca dan mempelajari firman Tuhan supaya kita bisa melakukannya. 第二就是我们一直努力的阅读圣经，在思考圣经，直到我们能够成功。 Saudara, orang Israel ini punya sejarah yang menarik. 以色列人有很有趣的历史背景。 Orang bangsa Israel ini bangsa yang sudah mau dibinasakan hampir 2000 tahun. 以色列族已经要被上帝灭亡2000年前。 Yang menghancurkan ini bangsa-bangsa bukan Israel sebenarnya ya. Dia mau dipunahkan. 他的邻邦要灭他。 Tahun 127 sekian mereka harus diusir keluar dari Yerusalem. 公元120多年的时候，他们从耶路撒冷被驱逐。 Israel, orang-orang Yahudi itu kemudian tersebar ke seluruh dunia. 所以犹太人各界。 Hari ini kita lihat orang Yahudi ada di Eropa, di Jerman, di Prancis, semua itu banyak orang Yahudi. 我们看见到处有犹太人在德国、在法国、在欧洲。 Di Amerika juga banyak orang 在 Yahudi. 美国也是很多犹太人。 Bahkan di Arab juga banyak orang Yahudi. 在阿拉伯国家也是有很多 Ada 犹太人。 sejarawan mengatakan di China juga ada orang Yahudi. 历史学家研究也是有犹太人在中国。 Karena ketika mereka itu kayak kita diusir dari Indonesia, kita jadi nggak punya tempat untuk tinggal, kita harus mengembara kemana-mana. 因为他们被驱逐，从巴勒斯坦驱逐的时候，他们到处流浪。 Nah, saudara, ketika mereka kemana-mana, bangsa ini ternyata tidak hilang, tidak punah. 但是有趣的是，他们没有灭种。
Tahun 1947 orang-orang Israel dari banyak daerah dunia itu kemudian kembali ke Palestina dan membangun satu negara. 当1947年的时候，他们从各地各国回到巴勒斯坦建国。 Memang itu satu masalah yang rumit sampai sekarang antara Palestina dan Israel sampai sekarang pun belum selesai. 这是一个很复杂的事，以色列到以巴勒斯坦今天一直不能够解决的 Saya 问题。 tidak mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel semuanya benar. 我不是说以色列国现今以色列国一切所行的都是对的， Tapi saya mau katakan begini, adalah ajaran Alkitab bahwa di dalam keluarga Israel, firman Tuhan itu harus diajarkan, diulang dari generasi ke generasi, generasi ke generasi. 就是神对以色列家族小益他们不断的昼夜的，从一代下一代一直教导有关上帝的话语。 Dan itulah yang memberi dasar kepada mereka sehingga hampir 2000 tahun mereka tetap ingat, saya orang Israel, umat pilihan Tuhan. 说使到他们2000年以来，他们不忘本，他们知道他们是神的选民，神所特选的。 Maka yang kedua, berusaha untuk berakar dalam firman Tuhan ini menjadi satu hal yang sangat penting. 所以在神的话语里扎根是一个很重要的事情。 Saya percaya 我相信 bahwa kita senang membaca Alkitab. 我们都很喜欢读经， Di gereja-gereja biasanya dikatakan kita harus bersaat teduh membaca Alkitab setiap hari. 每教会都启动灵修读经， Hal yang bagus. Saudara. 一个很好的， Itu akan membangun kecintaan kita terhadap Alkitab. 使到我们更爱主的话语。 Tapi itu kalau dalam model yang saya lihat ini adalah disebut dengan cara mikro. 我看这些是我们可以行为是微观的。 Untuk mengembangkan pemahaman Alkitab, kita juga bisa membaca secara makro. 我们要更理解圣经，我们也可以从宏观角度来看。 Kadang-kadang saat teduh kan misalnya hari ini Lukas 1 ayat 12 sampai 13 misalnya. 比如说，今天是路加福音第1章12到13节， Besok Mazmur 7 ayat 1 sampai 8. 明天可能诗篇第7篇， Besok lagi Kejadian 15 ayat 1 sampai 7. 后天可能创世纪。 Jadi ini membuat kita jadi kayaknya gambarannya itu nggak kelihatan gambar besarnya. 这使到我们没有看个整个概论。 Apa yang kita bisa lakukan begini? 我们可以怎么样？ Untuk menambah itu adalah mari kita belajar membaca Alkitab itu sebagai satu kitab, saudara. 所以我们要启动读经是原本一本圣经来读。 Di STT Amanat Agung saya adalah dosen biblika, yaitu dosen bagian Alkitab. 在大使命神学院，我是教导有圣经学的教授。 Saya melihat cara membaca makro ini akan menarik dan membantu juga. 我们大体的读全本圣经是更有趣的。 Misalnya saudara, kita membaca surat Filipi misalnya. 比如说我们在读腓立比书， Daripada kita lompat-lompat, coba baca Filipi dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal terakhir ayat terakhir. 比较我们就单独几节腓立比书，更好是我们从腓立比书第1章第1节读到完整本腓立比书。 Karena kalau dibaca sebenarnya cuma 10 menit, 15 menit udah selesai. Saudara. 不会花太多时间，最多4分钟就可以读完。 Cara baca seperti ini akan membawa kita lebih mengerti, oh ini Paulus ini sedang ngomong apa sih kepada jemaat Filipi dan kepada kita. 当我们读完整篇腓立比书，我们可以得到更全面的概念。保罗所要诉说的关于腓立比是什么？ Bandingannya adalah kita lagi baca majalah, saudara. 我们比较来读一本杂志。 Kita baca majalah satu artikel lebih enak tuh kita begitu kita baca sampai selesai baru kita dapat apa pesan utamanya dari artikel itu apa. 从杂志我们读一篇文章，我们肯定读整篇他的文章，使到我们理解他是要在说什么事。 Kalau kita baca satu bagian, 2 hari lagi satu bagian, minggu depan satu bagian, kadang-kadang kita akan sulit mendapat gambaran yang utuh. 当我们读杂志一段文章，
一天读2排，明天又读2排，后天读2排，肯定我们很难有全面性的理解。 Saudara boleh silakan coba. 你们可以试一试看。 Baca kalau bisa, kalau pendek itu sebenarnya setengah jam paling lama itu pasti sudah selesai dan kita sudah mengerti, oh Filipi ini seperti ini. 最多最厉害花半小时，你们读完腓立比书，再去思考，你们有更深入的理解和的造就。 Yang kedua saudara, secara praktis begini untuk membaca Alkitab. 第二，更有益的，我们怎么样读经？ Di keluarga, khususnya mungkin keluarga-keluarga yang lebih muda tuh kita kan biasanya ada doa secara rutin. 在我们家庭里，肯定我们有时常一起祷告。 Tambahkan sekarang doa dan baca Alkitab secara berurut. Saudara. 现在我们在夫家不但祷告，我们也一直读经，有程序的读下去。 Satu hari satu pasal. 一天就有一章， Mungkin katakanlah 4, 5, 6 tahun udah selesai. Saudara. 最多4、5年我们读了整本。 Berarti kalau anak kita misalnya dari SD bisa membaca sampai dia kuliah, mungkin dia sudah baca 2 kali Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. 如果我们的孩子从小学跟我们读经祷告，到他去上大学，肯定最起码他已经读圣经从创世纪到启示录2遍。 Itu memberikan fondasi yang begitu kuat buat anak-anak kita. 这个给我们的孩子有圣经基础的扎根。 Karena dia bukan hanya dengar gurunya ngomong apa tentang Alkitab, tapi dia baca sendiri tentang Alkitab. 不但他听见老师教导他们有关圣经，他们自己也去研读。 Dan dari baca itu kemudian akan timbul pemikiran, timbul ide, timbul cinta akan firman Tuhan. 透过他们读经，他们有更好对圣经理解的思维、思想观念它是行为。 Dan yang pasti saudara, 更肯定的 kalau 是， nanti dia daftar di STT Amanat Agung, 当他到大使命神学院去报名的时候， kemungkinan diterimanya mungkin lebih besar, gitu ya. 他被接纳的可能性更大。 Karena salah satu yang pertanyaan kita, berapa kali kamu baca Alkitab sampai kamu daftar? 我们第一个问题就是问他们：你们已经读全本圣经几回了？ Paling banyak sih jawabnya 1 kali. 大多数是只有一次， Tapi banyak juga menjawab belum pernah. 有的也是告诉我们没读过全本圣经。 Tapi kalau dijawab 2 kali, berarti ini orang sudah siap untuk masuk sekolah teologi. 如果有的答案是我已经读圣经2遍了，这个可能被接受的更高。 Saudara, saya akan tutup dengan ajak kita berpikir begini. 我要请大家一起来这样思考，来结束。 Untuk menjadi orang yang berhasil ada 2 hal yang harus kita lakukan. 要成为成功的人，有2件必行的路。 Pertama itu negatif, tinggalkan jalan dosa. 一个是要记得，就是我们必须放弃。 Yang kedua adalah aktif, renungkan firman Tuhan. 第二次是积极的，我们必须去思考，在昼夜思考。 Dari merenungkan firman Tuhan akan menjadi orang yang selalu berhasil. 从我们思想神的话语，使到我们一切顺利。 Kenapa bisa begitu? 为什么会这样呢？ Saudara, merenungkan Taurat Tuhan, Taurat itu dalam arti asli utamanya itu artinya pengajaran sebenarnya. 思想神的律法，就是上帝的教导。 Taurat itu adalah hukum atau aturan yang Tuhan berikan untuk menuntun hidup kita supaya masuk ke dalam jalan yang Tuhan kehendaki. 律法就是上帝给予我们来引导我们走人生道路的规矩。 Taurat walaupun dia terjemahkan hukum bukan untuk menghukum kita. 律法虽然翻译成好像法律，不是为了来惩罚我们。 Firman Tuhan diberikan kepada kita untuk menuntun kita supaya kita boleh tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita bisa jalan di dalam jalan kehendak Tuhan. 上帝话语给予我们，使到我们可以理解神所要我们行的是哪条路。 Dan kalau kita tahu Tuhan adalah Tuhan atas kehidupan manusia. 当我们可以认识
明白上帝是我们主宰我们生命的Tuhan 上 adalah 帝。 Tuhan yang tahu apa yang terbaik yang bisa menuntun kepada jalan keberhasilan kita. 上帝是无所不知的，他知道什么是对我们最好的，使到我们成功。 Maka untuk berhasil, dengarkan ajarannya, dengarkan pimpinannya, dengarkan firman-Nya. 所以要成功，就要顺从、听从主的教导、主的话语、主的指导。 Waktu digambarkan pohon itu berakar di dalam air, 当描述那棵树在溪水旁扎根， dia berakar dalam air kehidupan dari Tuhan. 它在溪水旁扎根，在主的话语里扎 Kalau 根。 dia berakar dalam Tuhan, maka tidak heran kehidupannya berhasil karena Tuhanlah yang penguasa kehidupan kita. 因为它在主里扎根，那的理所当然，它的叶子茂盛，它是一帆风顺。 Banyak orang ingin berhasil dalam 很 hidup 多 ini. 人要成功顺利， Kita tidak katakan berhasil, kita duduk saja akan berhasil. 我不是说我们做做就可以成功。 Ya, itu udah dunia udah jelas bahwa kalau mau berhasil harus usaha. 世界也是告诉我们，要成功必须付出代价。 Lagu Hokian ai pia cai ya. 福建歌就是要拼才会赢， Betul, sudah. 对的。 Tapi tentu kita tidak pakai cara dunia. 可是我们不走世界的路， Maka apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kemenangan? 所以我们如何可以得做胜利呢？ Ada dua hal. 有两件事， Ya, biasa ini juga artinya victory. 这也是代表成功。 Untuk sampai ke kemenangan, dua hal yang harus menjadi pegangan kita. 这个胜利有两个我们必行的， Berjuang untuk tidak hidup di dalam dosa. 我们就是尽量不在罪里生活。 Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak boleh terus-menerus menikmati dan hidup dalam dosa. 我们可以可能跌倒犯罪，可是我们不沉迷在罪里。 Karena itu saudara, tinggalkan dosa kalau hari ini kita masih hidup dalam kumpulan orang berdosa. 所以你要离开罪里的生活，罪里的同伙，离去他们。 Kita mungkin akan berhasil, tapi kalau kita tidak berakar dalam air kehidupan dari Tuhan, sebentar pohon itu akan layu. 也可能有暂时性的成功，倘若你今天还不在主里，可是肯定一段时间而已。 Dua, berjuang berakar hidup di dalam firman Allah. 第二，我们必须努力在主里扎根， Bukan hanya hidup kita akan berhasil, 不但生活里的顺利， kita juga akan membawa anak-anak kita berhasil dalam kehidupan mereka kelak. 我们也可以带领我们家人、孩子们成功胜利。 Hanya ada dua cara untuk mencapai 就 kemenangan. 两条路可以得胜。 Biarlah Tuhan memberkati. 愿上帝祝福我们。 Mari kita 我 berdoa. 们进入祷告。 Mari kita ambil waktu untuk menenangkan hati kita di hadapan Tuhan sejenak. 我们静默在上帝跟前， Kita berdoa kepada Tuhan secara pribadi. 我们自己向主祷告。 Firman Tuhan sudah diberitakan kepada kita. 上帝的话语已经阐明给我们， Bagaimana keadaan kita hari ini? 我们如何回应？ Apa yang Tuhan ingin kita lakukan? 神要我们做什么？ Apa yang Tuhan ingin kita tinggalkan? 神要我们放弃什么？ Dan apa yang Tuhan ingin kita kejar, kita lakukan? 神要我们努力追求什么？ Bapa kami di dalam surga, 我们在天上的父， kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. 我们感谢主，你今天早上的话语， Mengajarkan, membukakan kepada kami bagaimana mencapai hidup yang berhasil di dalam Tuhan. 教导我们如何能在主里能成功顺利。 Kami lemah ya Tuhan, 我们软弱， tapi kami bersyukur Roh Kudus adalah Allah yang bersama dengan kami selalu. 我们感谢主，圣灵一直与我们同在的主。 Berdoa biarlah Roh Kudus memberi kekuatan mengajar kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. 求主圣灵时时刻刻带领我们在主真道上生活。 Terima kasih Tuhan, 我们感谢主， dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉主耶稣基督圣名祈求，阿门。阿门。